Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil qail sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan para jemaah sekalian agar terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, agar kita menjadi hamba Allah yang diredai di dunia dan juga di akhirat. Khutbah Idul Fitri pada kali ini bertajuk Ramadan diingati, Idul Fitri disyukuri. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah, alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama meraihkan hari raya Idul Fitri. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah berjaya melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sempurna. Maka hari ini umat Islam diperintahkan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala, tanda syukur atas kemenangan kerana berjaya melawan hawa nafsu, menahan lapar dan dahaga, serta mengawal lidah dan mata dari dosa. Bila Syawal tiba, maka kita diperintahkan untuk bertakbir sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yang bermaksud dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa iaitu sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita bergembira dan bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan pelbagai nikmat yang tidak terhingga. Di antara nikmat yang wajib kita pelihara terutama di hari raya ini ialah nikmat persaudaraan. Oleh yang demikian, marilah kita ucapkan takabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan ibadah kita sepanjang bulan Ramadan. Apabila kita berjumpa sanak saudara, rakan dan taulan, peliharalah persaudaraan, kerana dengan persaudaraan yang erat maka ukhuwah umat Islam akan terus erat dan kukuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di hari yang mulia ini, walaupun kita bergembira menyambut hari raya bersama keluarga setelah 2 tahun kita tidak dapat berhari raya akibat perintah kawanan pergerakan, maka umat Islam diingatkan agar sentiasa mengucapkan kalimah takbir puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang tidak terhingga. Nikmat berada dalam negara yang aman dan damai dan mudah untuk beribadah walau di mana saja kita berada. Nikmat dapat bergerak ke sana ke sini adalah satu rahmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan lupa dan lalai untuk terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi peraturan negara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur
nescaya aku akan tambahi nikmatku kepadamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azab aku amatlah keras. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang berbahagia, apa yang penting bagi umat Islam hari ini ialah dengan sentiasa melakukan muhasabah diri terhadap amalan ibadah puasa Ramadan yang lalu. Jadikanlah puasa Ramadan kali ini sebagai titik tolak untuk berubah, memperbaiki diri menjadi lebih baik. Ramadan yang datang dan pergi saban tahun menjadi madrasah untuk mendidik umat Islam lebih bertakwa dan berkualiti. Kita tidak boleh merasa selesa dan berbangga dengan segala amalan dalam bulan Ramadan lalu menjadikannya sebagai orang yang riak dan memandang rendah kepada orang lain. Sebaliknya, jadikanlah ganjaran Ramadan sebagai motivasi bagi setiap anggota badan seperti lidah, tangan, kaki, hati dan sebagainya. Digunakan hanya untuk mengerjakan perintah yang Allah redai, bukan yang dimurkai. Lidah bukan untuk mengutuk, mengumpat dan memfitnah. Gunakanlah lidah untuk kata-kata yang baik dan juga berfaedah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebulan kita telah diterbiah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bulan Ramadan. Bagaimanapun dalam kalangan umat Islam yang mula alpa dan lupa apabila datang kemeriahan Syawal. Janganlah pula salat fardu ditinggalkan, salat sunat diabaikan, sedekah dilupakan, masjid dan surau mula lengang, walaupun tiada lagi sekatan pergerakan. Kalau Ramadan umat Islam berpusu-pusu bekejar menuju ke rumah Allah untuk melaksanakan salat fardu dan salat sunat, namun kini bila Syawal menjelma, banyak masjid dan surau dilihat mula sunyi sepi dan kekurangan jemaah yang berkunjung. Mudah-mudahan kita masih istiqamah tanpa lesu dan jemu untuk berijtihad, untuk berjihad memakmurkan dan menghidupkan rumah Allah ini. Tambahan pula masjid dan surau telah dibuka seperti biasa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kedatangan Idul Fitri yang sangat dinantikan ini pastinya disambut dengan penuh ceria, hormat menghormati, ziarah menziarahi dan bermaafan. Namun janganlah pula di bulan Ramadan ini dicemari dengan dosa dan noda. Janganlah kerana berbeza pahaman politik menjadi penyebab runtuh dan binasa budi perkati mulia. Janganlah kita berburuk sangka, menabur fitnah yang membawa ummah menjadi punah. Menabur fitnah yang membawa ummah menjadi punah, dan hindarilah caci mencaci sesama sendiri, kerana kelak kita juga yang rugi. Jauhilah perangkap mainan nafsu, bisikan iblis dan hasutan syaitan yang mahukan permusuhan dan pergaduhan yang membawa kehancuran bangsa dan negara. Marilah kita mengambil iktibar atas kemurkaan Allah yang telah membinasakan kaum-kaum yang terdahulu disebabkan keruntuhan akhlak dan keburukan perangai mereka. Dengan banjir besar kaum Nabi Nuh dibinasakan, dengan ribut pasir kaum Nabi Hud dimusnahkan, dengan hujan batu kaum Nabi Lut dihancurkan, dan dengan cuaca yang amat panas kaum Syuaib dilenyapkan, serta dengan empangan pecah kaum Sabak ditenggelamkan. Marilah kita bermasyarakat dengan penuh bermuafakat dan saling menghormati serta hidup sihat dan selamat. Jagalah keluarga kita dengan penuh rasa tanggungjawab dan kasih sayang, di samping memperoleh harta yang halal, lagi berkat agar kekal bahagia di dunia dan akhirat. Semoga dengan Ramadan yang baru berlalu akan terus kita ingati, dan Idul Fitri yang kita rayakan hari ini akan terus kita syukuri. Jadilah hamba Allah yang beramal dan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan beramal kerana bulan atau ganjaran, tetapi kerana ia adalah suruhan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah Idul Fitri ini, marilah kita menghayati dan mengambil pengajarannya untuk dijadikan pedoman dalam hidup kita. Antaranya, yang pertama, umat Islam hendaklah
yakin bahawa mensyukuri Idul Fitri dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala adalah satu suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam hendaklah terus istiqamah dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri dengan melakukan amalan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah berakhlak mulia bagi mengelakkan musibah dan bencana yang bakal menimpa gara-gara tingkah laku dan perangai buruk kita sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa jua yang menimpa kamu dari satu kesusahan, iaitu bala bencana, maka ia adalah disebabkan apa yang kamu lakukan, iaitu dari perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa. Dan pada itu Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosa kamu. Surah Asy-Syura ayat 30. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.